Assalamualaikum semua. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membawa lagi konten baru lagi pada sahabat saya yang saya kenal berpuluh-puluh tahun dah ni. Sahabat ni. Sahabat ni bukan sahabat baru. Sahabat ni dah berpuluh tahun. Ya, ini dia saudara Cik Mus Satira. Welcome to the Iswau Iskandar content. Okay. Terima kasih. Hari ni kita cerita sikit pasal sejarah lah perjalanan Bro Mus kita ni. Macam mana dia boleh terjebak dalam kancah muzik. Bukan kancah yang tak betul tau. Kancah yang ni. Kita ucapkan selamat berpuasa ke? Ya, selamat puasa everybody. So stay safe everybody sebab COVID tak habis lagi. Dan itulah kalau dapat nak register vaksin, register lah. Okey, sekarang ni kita sambung pada cerita orang handsome ni. Cik Mus kita. Okey, Cik Mus. Ya. Dia makin ubi makin. Okey. Sekarang ni kita biarkan Cik Mus bercerita pada kita, Bro Mus kita bercerita pada kita sejarah daripada macam mana dia mula-mula start main muzik lah. Adakah daripada zaman sekolah ada ke, zaman apa ke kan. Kami dua ni zon utara. So kalau ada bunyi utara, so betul lah tu. Betul tu. Kalau tak bunyi utara tak betul. Okey Mus, silakan cerita sejarah. Macam mana hang start hang punya career. Okey. Aku tahu hang dulu belajar benda lain. Diploma je. Diploma je. Ya. Diploma dalam benda lain. Nampak accountancy. Lari punya jauh tu, main muzik. Jadi hero gitaris nak tu kan. Okey, sambung sorry. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Mus Satira. Terima kasih Iswau kerana bagi peluang kepada saya hari ini untuk buat interview ni sikit. Sedikit latar belakang saya lah. Saya bahasa orang Kedah. Bapa saya seorang cikgu, mak saya pun seorang cikgu. Tapi bapa saya seorang musician juga. So dia seorang gitaris. Kuah tu nak jatuh mana kan? Kuah dia dah meleleh, dah jatuh kat nasi saya. So saya start main gitar pun kerana tengok gambar dia. Gambar dia main inspirasi ya. Inspirasi. Ya. Arwah ayah saya, muka dia dekat-dekat macam Aziz Aziz apa? Pelakon lama dulu. Aziz Hatta? Bukan. Jangan Hatta. Saadia punya husband. Oh, Ahmad Daud. Bukan Ahmad Daud. Satu lagi yang rambut kinting-kinting sikit. Kinting. Lagu ingat lagu ke apa? Tak ingat lah. Dia pelakon. Tapi dekat-dekat lah macam tu. Jadi saya start tengok dia gambar dia main gitar. Masa saya bersunat tingkatan darjah 4. Darjah 3 saya dapatlah duit collection daripada sunat tu. Orang kampung main melawat. Hak tu beli gitar kot. Duit tu lah saya bagi dekat ayah saya. Ayah tolong pergi beli gitar. So dia belilah gitar kat saya sebiji. Gitar tong, gitar kapuk lah. Maksudnya betul-betul cap kapuk lah. Dengan satu buku lah. Chord reference dengan sedikit tu. Sejarah ni. Lepas tu bila dah start tu sampailah sekarang saya masih Alhamdulillah. Mula datang ke KL ni tahun 84 mula datang KL, datang ke first time datang ke Pertama Komplek dulu lah, dengan wilayah komplek. So di kalangan kawan-kawan saya yang mula-mula saya datang dulu, Black Wings, ADCRK, Kaswan, semua geng-geng wilayah lah ni. Geng-geng wilayah, geng Dorai Sami. Dengan Pertama Komplek lah. Ya, betul. Itu mula menjejak kaki 83 SPM 84. Yes. Masa tu dekat UTM buat mechanical engineering. Fail. Terus masuk ITM. Itu buat accountancy. Di sana lah bermula saya punya kick off. Mula-mula saya di Melaka kami main suka-suka. Bila ITM Shah Alam ada buat konvo, kita pun datang daripada Melaka, band-band daripada Dungun, daripada Arau, semua ITM punya band kata-kata main lah jam dekat sana. So that is the first time saya jumpa budak-budak mixed blood.
Mixed that Blood. mean the first band is Mixed Blood lah. Mixed Blood. Nama orang putih tu. Orang putih tu, Mixed Blood. Jadi masa tahun 89 tu, masa dah buat album tu, kita tak boleh pakai nama English masa tu. Betul. Jadi kita kena Saya tukar. pun kena band dulu buat band. Saya ni buat Wild Age habis Orang Jahanam. liar-liar ni semua tak boleh. Sama lah saya daripada Mixed Blood, so Tukar lah, betul tukar tak? kepada Satira. Itu yang atas dapat cadangan, Satira tu, Cik Doran lah penyanyi kita. Ya, Cik Doran kita. Lepas tu 89 tu banyak kenangan manis lah. Saya first time baru dapat dia album tengah dibuat. Saya producer saya masa tu Jose Thomas dengan John Goh. Ya, itu pun hero-hero kita. Hero. Legend. Jose Thomas banyak bagi tunjuk ajar sampai hari ni saya ingat, dan insyaAllah saya akan ingat sampai mati. Betul. He's the one yang bawa saya ke session punya Dunia lah. Dunia session. Dunia Masa tu session. saya masih lagi recording first album saya. Ya. Dia tanya saya satu hari tu, are you free ke di Sunday? I kata free. Ada apa? Ada session. You mau tak? Okay, boleh. Mau. So macam pucuk digital bulan mendatang lah. So Mungkin dia sebenarnya soal session satu, tapi dia dah nampak hang punya bakat. Mus punya bakat tu dia dah nampak. You punya presentation, you punya main, you punya, walaupun you masa tu bau kan. baru sangat. Maksudnya dia dah nampak potensi tu. Kemudian saya pun diajak ke Gaya Studio, session a few project dekat sana. Ingat 5 lagu kot. Lepas tu saya pun mulalah daripada sana saya pindah ke KL. Daripada mula-mula saya duduk di Kelang, duduk di Salam. Lepas tu saya pindah ke KL. Bila pindah ke KL ni, selepas rekod first album, masa tu nak rekod second album, ada sedikit perubahan dalam Satira punya lineup. Okay. 89 first album, Surat dari Hiroshima. 90 ke 91 90 91 lah second album. Itu yang rekod di Booty Boys, itu yang jumpa. Itu kita start jumpa tu. Berkenalan. Masa tu line up pun ada pertukaran sikit. Ya, betul. So kita mula kenal tahun 90 91 macam tu. Okey, Mus, sebelum kita jauh lagi, Satira tu apa maksud satira tu? Satira ni perkataan Inggeris juga, Okay. Satire. 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 So maksudnya jenaka yang menyindir. I see. Jenaka yang macam perli-perli lah. Tapi so maksudnya satira tu maksudnya dia ada meaning dia lah. Meaning dia lah. Dimelayukan daripada satire tu. Okey, maksudnya. Jadi bila dah rekod second album Satira dengan Booty Boys, di Booty Boys, situ pun saya pun mengorak satu langkah lagi juga. Sebab bila dah duduk dekat studio ni, biasalah adalah orang datang bertanya apa semua. Jadi mulalah saya kenal dengan di situ, tak silap saya mula buat kerja dengan Omar Taib, arwah Omar Taib. Di studio dekat Keramat, saya pernah lupa nama studio tu. DJ Mix. ya. Itu tempat sejarah semua tu. Tempat sejarah. Zaman kita dulu kan. Gaya Studio, DJ Mix. Kemudian masa kita recording, saya first album saya pun dekat King. Second album saya record dekat Booty Boys, mix dekat King. Ya, betul. So masa second album tu kebetulan Zulkif, Hedwin punya gitaris, salah seorang saya punya sifu yang amat saya hargai jasa beliau terhadap saya. Dia di King Studio masa tu, dia tengah pening kepala, dia sibuk masa tu produce Black Rose lah, produce macam-macam apa semua. After bukan 91 lah, a few years after kita release album tu lah, Black Rose punya time tu, baru saya Zulkif discover saya. Maksudnya dia bertanya dengan Zairi dekat King Studio. Zairi, ada tak siapa-siapa gitaris boleh recommend? Aku dah tak larat main dah, dia cakap. So Zairi kata, why not try Mus? Dia kata.
Because dia kata dia tak nak lah pakai Samad, Kidal apa semua sebab dia orang dah banyak session ni, Lerdi pun banyak kerja. Nak colour lah. Dia nak colour kan. So Zulkif pun ajak saya dapat nombor daripada Zairi. Dia pun telefon saya. So dia telefon saya macam terkejut jugalah. Yalah, first time gitaris pula tu telefon tanya suruh lepas tu nama dia pun hebat. Nama dia besar. Dia memang legend lah. Dia memang legend. He's the one yang saya Dia tengok. salah satu idola kita punya gitaris. Yes, kan. saya memang idola kita saya. minat dia. First time saya tengok orang main Van Halen, Hot for Teacher, dia lah. Ya, betul. Headwind bersama Zulkif dekat Sunway, dekat Subang punya Subang Jaya punya Lake Garden tu. Betul. So bila Zulkif panggil, saya pun pergi buat kerja dengan dia. First kali projek tak silap saya adalah lagu Ramlah Ram. Sama ada Ramlah Ram ataupun Teja punya lagu. Ya. Lagu Syahri Amri. Dua-dua tu lagu Teja atau lagu Ramlah Ram tu adalah lagu Syahri Amri. Dan masa tu saya tak kenal lagi Syahri Amri. Jadi bila Zulkif datang, bila Zulkif buat projek tu pakai lagu Syahri, so malam tu Syahri datang lah tengok projek dia, kan? Kerja dia kan. So malam tu dia jumpa saya, dia tengok saya main. Habis saja saya main, dia terus cakap dengan saya, "Mos, minggu depan free tak?" "Free." "Ada apa bos?" So dia kata, "Jomlah kita pergi ke Fantasia Studio." Satu lagi studio legenda. Ini pun studio legend. Fantasia Studio, yes. Studio bawang putih. So bila dah Syahri dah tengok saya buat kerja dengan tu, dengan Zulkif, dia pun ngajak saya ke sana. Kebetulan pula arranger untuk Syahri masa tu Izhar. Ya, satu sahabat kita orang. Dia pun actually sama dengan saya, ITM Melaka dulu. Yes. So kita pun memang pernah jam-jam juga kat sana. So dia pula duduk dekat rumah saya. Memang dia boleh jerit daripada dapur rumah dia panggil saya. Jadi maka di situ saya mula kenal dengan Syahri lah. Before that saya dah buat kerja dengan Is, dengan Ayub, dengan banyaklah few juga. Hajar lah, banyak unknown producer, banyak juga. So bila dah dengan Syahri ni, maka saya pun terbuka lagi lah. First album masa tu Syahri panggil adalah satu stage lagi. Masa tu album UK's. Tajam Menikam ke apa lah, saya masa tu produce ke session? Masa tu masih session. Hijau lagi. Masih tak reti nak check lagi. Salah main ke betul ke tak tahu lagi. So mengharapkan kepada arranger atau producer betulkan kita. Memang yalah, kita baru nak letakkan satu benda tu agak confused. So masa tu dekat Fantasia, masa itulah juga saya kenal dengan Lalaga. Satu lagi sahabat kita orang, Lan Laga. Yes. Masa tu dengan Ami Agent, drama agent, kerja dekat sana. So dengan Bell, adik Esatan, Cik Bello. And then masa itulah mulalah barulah kenal dengan Gary, dengan banyak lagi lah musician, especially bila dah dapat kerja dekat Kings tu. Maksudnya musician yang di belakang tabir lah, yang session untuk album yang banyak, kebanyakan album yang kita dengar zaman rock tu, 90s tu, those are musician yang actually main untuk album tu lah. Membantu band-band yang tak berupaya untuk nak menyelesaikan rakaman tu. Kita bukan berniat nak memalukan. Dia sebenarnya bukan. Dia sebenarnya memberi satu nak colour band tu satu hal. Kedua, memberi satu presentation yang baik. Dan bila katalah second album, group tu dia dah boleh main sendiri sebab dia dah tengok pengalaman macam mana professional main kan. Itu tujuan dia kadang yang perlu sessionis ni. Sebab kadang-kadang ialah session yang original player of kata group apa, kadang mereka tak ada pengalaman kan. So di studio ni ada dua pengalaman yang beza. So sangat berbeza. Sangat you main live, satu benda pengalaman yang lain, dan bila you bermain di dalam recording punya session memerlukan kemahiran
Yang lain lain sikit. pula. So dia lebih detail. Ya. Cuma yang live ni ada player yang dia main live bagus, tapi okay, satu lagi yang kita cakap ni idea masa recording tu. Kadang pemain lah atau session dia group tu punya gitaris, bassist ke, dia orang main copy lagu orang super Bagus. baik, tapi bila kita kata nak buat idea lagu baru untuk melahirkan ni, dia orang dia blur sekejap. So that's why situ yang kita gunakan sessionis ni untuk colourkan dulu, lepas tu mereka follow lah colour tu, dan mereka boleh build lagi lah daripada situ kan. Okay, sambung Mus. Okay. So masa itu start saya mula berkenalan dengan ramai kawan-kawan. Saya dapat kawan dalam baru industri ni. dalam industri ni. Masa tu lah juga mula kenal dengan Datuk Ramli MS. Yes. Dengan sound engineer yang legend lah. Zairi. Sama juga dengan seorang lagi sifu saya, dengan Abang Surya Buti, arwah Surya Buti. Dia banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Betul. Yang memang saya tak akan lupa sampai bila-bila, insyaAllah. Jadi bila dah saya start dengan UKS tu, maka lepas tu lah bermula saya punya step yang selang menjadi satu penerbit tak? Belum lagi jadi penerbit. Saya masa tu saya mula, lepas saya start session, orang baru bagi buat arrangement. I see. Dia tak boleh terus jadi producer. Nanti marah producer lain. Dia ikut step lah. Ikut step dah. Okay. To be a producer, first you must be a sessionist. First kali you must be a musician, a good musician. Lepas tu you kena jadi sessionist. Why sessionist? Fill in the blank. Masa tu kita pakai tape. Tape tu kosong. Daripada tak ada lagu, daripada dia kosong, kita kena isi sampai dia jadi lagu. Lepas tu kita kena judge sendiri. Kita kena sampai satu tahap di mana kita boleh menilaikan permainan kita sendiri. Betul. Kita tak perlu bergantung pada producer lagi. Producer, arranger dah tunjuk, dah chord, okay, dia nak main macam ini. Lepas tu dia boleh belah. Dia pergi makan. Pandailah kau colourkan dia. Pandailah kau selesaikan. So dia bagi masa sejam setengah ke 2 jam. Lepas tu daripada dia tengah makan nasi lemak, dia akan datang balik dan check kita dekat studio. Ataupun dia tunggu kita call. Kalau kita siap cepat, kita call dia. Dia pun datang. Ada producer yang datang sangat mudah. Dengar-dengar kadang tu yang first attempt, yang kita baru tengah cari sound tu, dah dikira halal dah jadi dah. Nak yang tu, tak nak payah, yang itu dah cukup dah, tak mau lagi. Ada juga producer yang kata, Mus, tak payahlah main susah-susah sangat. No need. Kita nak easy listening, kita nak yang satu yang simple, yang mudah, direct, straightforward. Masa tu saya tak faham. Saya macam memberontak. Kenapa? Practice gila-gila ni, kenapa nak main simple-simple dah? Rupanya that is production. Itulah dia production. Kita kena dengar cakap producer. We can give ideas, tetapi producer dan arranger yang approve. Kalau dia kata no, hang main macam tu juga. Kena main lah macam tu juga. So step by step, bila dah saya start buat arrangement, saya dapatlah bila buat arrangement, maknanya saya ditinggalkan di dalam studio tu seorang-seorang untuk memulakan production tu. Hanya bertemankan dengan klik dan tape kosong dan sound engineer. So dan kod cat lah. Panduan. Kadang dulu pun tulis kod lain, main kod lain. Tapi betul. So ini pengalaman yang maksudnya zaman kita orang lalui. Dan live mungkin show. Zaman sekarang kita tak jumpa dah semua ni. Sebab zaman sekarang dia lebih canggih, dia sebab kemudahan dah banyak sekarang. Zaman tu adalah zaman analog. So everything is analog. Semua kena cari sendiri. So adjustment ni apa ni on the spot impromptu semua. Kalau you tak bersedia, jahanam you. Kalau mental tak kuat, memang balik tu aku tak nak lah jadi sessionis. Kena pula penerbit tu mulut dia serupa kan. Aduh, jahanam. Itu yang besok datang lain fresh balik. Pengalaman. Itu dari segi studio. Lepas tu bila dah start buat arrangement tu, barulah diberi peluang untuk produce. Antara band yang saya produce,
first kali tentulah Satira itulah yang Yes. yang menjadi bahan uji kaji. Yang jadi tunggil langgang lah apa semua. Biarlah kita tunggil langgang dekat diri kita sendiri. So second album Satira saya produce bersama Satira lah, bersama budak-budak lain lah. Kemudian album yang lain yang saya first produce adalah Sweet Child. Yes. Saya mula dengan Sweet Child. Semua geng Booty Boys juga dulu. Yang under Johari Teh tu ingat tak? Kiara. Kiara, sorry. Kiara dulu. Kiara second album. Abang Mus kita lah yang produce. Saya main keyboard satu. Lagu First album Kiara. saya session. Anwar Dahlan produce. Kita session. Yang kedua tu dah saya Johari Teh. Terima kasih Cik Abang Johari, Abang Jo. Ini semua lagi. Maaf saya kalau saya terkasar silap bahasa. Jadi dialah juga bagi peluang kat saya. Itu task yang paling besar. Satu lagi kalau boleh kita doakan lah sebab Cik Johari Teh ni dia tengah dalam proses kesembuhan lah. Itu dia ada sakit sikit. So kita doakan lah Cik Jo kita ni sembuh. cepat pulih lah. InsyaAllah. Amin. Okey, teruskan. So first project saya produce adalah Kiara. Kiara diberi peluang oleh Johari Teh, betul. Kami rekod dekat Sound Studio. Masa tu saya pun ada contribute lagu. Kan kita ada rekod dekat tempat Lan Laga ke? Studio apa yang dekat studio apa tu? Nama? Wahai Idris punya studio dulu. Kan? Kita rekod kat situ lah. Itu apa nama studio tu tak ingat lah. Gomogi. Kalau masa Lan Laga dia jadi Gomogi. Selepas Lan Laga take over studio tu jadi Gomogi. But sebelum Gomogi dia ada nama dia studio dia. Apa nama? Prima Studio. Bukan. Ada apa? Nanti kita akan revise balik tu. So these are all studio yang memang sejarah lah, dalam sejarah muzik dalam industri kita ni. Studio ni semua memang di situlah yang melahirkan all this album yang era 90-an. Lepas tu bila dah produce Kiara, baru saya produce Sweet Child. Bila saya dah buat Sweet Child, saya discover kumpulan Scan. Lepas kumpulan Scan diberi tanggungjawab oleh Cik Amri produce Crayon. Crayon ni is a very good band. Dia orang memang bagus, drama dia sotong, gitaris dia apa semua bagus. Saya respect, saya appreciate dia orang. And senang sangat buat kerja dengan dia orang because dia orang bagi kerjasama yang sangat best. Terbaik. Ada band yang terus lanyak aja mamu buatlah apa suka. Ada band yang betul-betul macam dia orang ni mengikut kita apa dia orang nak bagi tahu. Kemudian lepas tu lepas Crayon, saya ingat saya pun ada produce satu lagu dua lagu macam tu lah. Tak adalah macam full album lagi. Dan saya juga banyak buat lagu-lagu untuk karaoke. Saya copy balik lagu-lagu karaoke. Ingat. Saya ingat projek tu dulu. Salah seorang programmer. Firdaus. Itu yang tak tidur malam tu. Salman, Izhar. Itu that's the best time. Beribu lagu tu. Projek tu 2-3 tahun juga, lama juga buat. Kan? Non-stop. Apa nama company tu? Audio One. Kalau tengok siapa, kita ada sahabat di Audio One tu. Siapa? Ram. Cik Ram. Basis Satira lah tu. Dia buka peluang untuk saya juga untuk buat production karaoke. So di kalangan yang lainnya, saya rasa saya pernah main dengan international artist Sandy Suzuki. Masa tu show dekat Stadium Negara. Bersama Zainal Zain, Rahim Ma'ruf apa semua. Saya seorang je Melayu main dengan Jepun ni. Tapi alhamdulillah lah, itu pun recommendation daripada Abang Johari Teh juga. Terima kasih Jo, maafkan saya minta maaf banyak-banyak. Adalah tu cerita. Okey, selepas rasa yang itu masa Mus Satira menjadi sessionist, gitaris. Lepas tu Abang Mus telah mengembangkan perniagaan dia
dia menjadi supplier untuk sound system. Oh ya Kan? Itu yang lahirnya Heaven Studio, kan? Heaven Studio actually yalah sebelum sound system studio dululah, tapi company itu nama Heaven Studio lah. Mula studio latihan. jamming Lepas tu dia upgrade sampai dia ada sound system di sini yang boleh konsert lah pun boleh lah lepas lah. Alhamdulillah lah. Yep. So maksudnya sekarang kita cerita pasal tu pula sikit-sikit. Okay. How sejarah daripada Heaven Studio lah. Heaven Studio. Heaven Studio ni adalah studio dari Kayangan. Ya, nama pun syurga. Nama pun syurga. Okay. Bermula pada tahun 91 bulan 10 tak silap saya. So terima kasih kepada isteri saya yang membantu memberi sokongan kepada saya untuk buat program ni, untuk buat studio, untuk meneruskan kerjaya saya, mendalamkan lagi kerjaya muzik saya. Betul. Tahun 91 bermula studio di Ampang Point. Bermodalkan masa tu barang mahal. Mahal kan untuk beli amplifier sebiji second hand pun 2,000. Sekarang baru 1,800, 1,900. Jadi saya start di sana. Masa tu ramai juga artis yang datang praktis kat tempat saya. Betul. Kalau nama-nama besar tu macam Zain Azin. Sebab saya ingat ada sekali masa tu Wow mula-mula first album. Wow perform tu pakai barang Mus lah. Show Sprinter motocross. Kat stadium kan. Stadium Negara. Ya. Ingat lah. Ingat lagi. Saya fresh lagi dah ingatan. Masa tu Abang Mus tak join Wow lagi. Saya tak panggil lagi untuk session kat Wow. Dan album lepas tu second album baru saya Abang Mus bermain dalam album, bermain live pun dia juga. Itu yang kita selalu tengok kat TV, kat Pujaan 10 Nescafe tu. Hebat Abang Mus ni dia punya live performance memang super. Saya memang suka tengok cara Abang Mus ni bermain gitar kan. Lepas tu Abang Mus banyak juga lah mendapat macam kontrak untuk backup artis. Inilah line up-nya juga. Saya, Iswal, Arwah Aub, Arwah Hafiz, betul. Arwah Daud. Tinggal kita dua je. Bro. Lain pun tak ada dah. Tak apa, kita doakan Al-Fatihah pada arwah semua ya. Arwah semua. Okay. So kita pun start buat show. Saya mula-mula saya banyak backing artis dengan Is apa semua. Kami main Pesta PD, thanks to JP. Dan tak lupa juga kita yang rasa yang pengalaman yang syok dulu tu zaman Shima. Ya, kami baking Shima. Situlah yang kita dapat tengok. Lagi satu terima kasih untuk Abang Jo juga. Abang Jo yang recommend kita. Yes. Johari Teh tau. Ni untuk cek Johari Teh kita. Moga cepat sembuh. Ya, amin. So kami diberi peluang untuk baking Shima masa tu Salem Power Station. Salem punya tour. So kita pergi banyak show juga Ya kan? 20-30 show juga. Kita backup Datuk Jamal Abdillah. Datuk Jamal Abdillah. Zain Azin. Yang latest ni Datuk Ramli Sarip. Ramli Sarip. So banyaklah pengalaman Abang Mus yang dapatkan angkat barang, pasang barang, main. Kan? Punggah barang balik. So inilah satu perjalanan yang bukan perjalanan yang pendek lah. Satu perjalanan yang masa yang lama lah. Dah 30 tahun dah. Itulah pengalaman Abang Mus, pengalaman saya. Macam mana kita orang berjumpa dulu, macam mana kita orang kenal, kita orang jadi akrab kan. Macam mana kita build this unity. Musician yang daripada zaman tu sampai sekarang. Maksudnya daripada versatile of bermain ni, segala genre muzik kami main. Tapi maksudnya itulah pengalaman. Itu yang ini kita share supaya menjadi satu ilmu lah pada yang so kita sampai di penghujung ni konten. Terima kasih banyak-banyak. Please stay safe. Okay, apa pun share, like, yang pentingnya subscribe. Sama juga subscribe saya punya page juga. Mus Satira. Abang Mus pun ada page subscribe lebih-lebih kat sana. Kita sambut semua. Okay. Iswal Iskandar, yang lupa Iswal Iskandar channel, subscribe. Juga Mus Satira. Alright. Okay. So selamat berpuasa, selamat berbuka, dan stay safe.
Okey, COVID ni tak habis lagi. Kita doakanlah agar COVID ni berlalulah. Jadi dunia ni dapat kembali ke asal. So kita boleh dapat rezeki yang macam rezeki balik lah kan. Itu Rezeki je. tu ada. Ya, okey. Cuma kelang kabut sikit. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.